Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada murid sekalian. Okey, kita masuk ke tajuk yang baru. Tajuk kali ini adalah izhar halqi. Okey, izhar halqi adalah sebahagian daripada hukum-hukum nun sakinah dan tanwin. Kita dah tengok apa itu nun sakinah dan apa itu tanwin. Dan sebahagian daripada hukumnya adalah izhar halqi. Banyak lagi hukumnya, contohnya ikhfa, iqlab dan idgham. Tapi kali ini kita akan fokuskan tajuk izhar halqi. Apa maksud izhar halqi? Saya rasa ramai pelajar-pelajar yang confuse apa itu izhar halqi. Perkataan izhar asalnya daripada perkataan zahara. Zahara. Okey, apa maksud zahara ataupun izhar ini? Maksudnya adalah jelas dan terang. Saya ulang, izhar maksudnya jelas dan terang. Okey, ini dari segi bahasa. Contohnya ustaz bagi awak lukis satu lukisan, contohnya lukisan macam ini. Awak lukis tu kurang jelas, tak terang sangat, nampak samar-samar. Jadi ustaz kata jelaskan, izhar, jelaskan lukisan ini. Jadi awak lukis semula bagi nampak jelas dan terang. Apa yang awak jelaskan di sini? Awak terangkan apa? Awak terangkan semula lukisan awak. Itu maksud zahara, izhar, jelaskan. Okey, ataupun awak berjalan-jalan di taman. Okey, awak dongak ke langit, awak nampak matahari jelas dan terang di kaki langit. Matahari jelas dan terang. Apa maksud matahari jelas dan terang? Maksudnya dia tidak terlindung daripada awan ataupun apa benda-benda lah di langit. Okey, dia tidak terlindung, dia jelas nampak, kita nampak jelas. Okey, apa yang jelas di sini? Jelas tu adalah matahari, itulah yang jelas. Kita tahu apa yang kita kena jelaskan. Macam tadi lukisan, kita jelaskan lukisan. Kalau di sini contoh ini kita nampak jelasnya adalah matahari. Matahari itu yang jelas. Okey, kembali kepada tajuk kita kali ini. Okey, izhar maksudnya jelas dan terang. Okey, apa yang kita nak jelaskan di sini? Apa yang kita nak terangkan di sini? Okey, kita nak terang ataupun nak jelaskan di sini adalah bunyi nun sakinah dan tanwin. Saya ulang, kita nak jelaskan di sini adalah bunyi nun sakinah dan tanwin. Di sini yang kita perlu jelas dan kita perlu baca terang. Ketika mana bunyi nun sakinah dan tanwin ini perlu dibaca jelas dan terang? Okey, ketika bertemu dengan huruf-huruf izhar. Okey, saya ulang, ketika mana nun dan tanwin ini dibaca dengan jelas, iaitu ketika bertemu huruf-huruf izhar. Ini ketika ini dia punya perlu dibaca dengan jelas. Huruf-huruf izhar, ada berapa huruf izhar? Huruf izhar ada 6. Saya ulang, huruf-huruf izhar ada 6. Sebutkan huruf izhar. Huruf izhar adalah ha, kha, ain, ghin, ha, hamzah. Ha, kha, ain, ghin, ha, hamzah. Okey, ini adalah huruf-huruf izhar. Apabila nun sakinah ataupun tanwin bertemu dengan huruf-huruf izhar ini, apakah hukumnya? Hukumnya adalah izhar halqi. Dan apakah cara bacaan untuk izhar halqi ini? Cara bacaan dia adalah mesti jelas tanpa dengung. Saya ulang, bagaimanakah cara bacaan izhar halqi ini? Caranya adalah dibaca dengan jelas tanpa dengung. Okey, mari kita tengok contoh. Contohnya di sini. Contohnya min ghillin. Min ghillin. Okey, ada tak hukum izhar di sini? Ada, iaitu nun sakinah bertemu dengan huruf izhar, iaitu huruf ghin. Jadi hukumnya adalah izhar. Kita nak jelaskan apa di sini? Kita jelaskan nun di sini, bacaan nun. Jadi bagaimanakah cara kita nak baca ayat ini? Caranya kita baca dengan jelas tanpa dengung. Bacaannya adalah seperti ini. Min ghillin. Min ghillin. Okey, betul tak kalau saya baca min ghillin? Min ghillin. Salah. Kenapa salah?
Kerana nun ini saya tidak baca jelas dan saya dengungkan di sini. Jadi di sini adalah salah. Saya tak jelaskan sebutan nun. Sepatutnya kita kena baca jelas tanpa dengung. Tengok contoh yang kedua, linafsin an. Linafsin an. Ada tak hukum izhar di sini? Ada, iaitu tanwin. Tanwin bertemu dengan huruf-huruf izhar. Apa dia huruf izhar di sini? Hamzah. Okey, jadi hukum di sini adalah izhar halqi. Apabila hukum di sini adalah izhar halqi, bagaimanakah cara bacaan pada dua kalimah ini? Cara bacaannya adalah kita baca jelas tanpa dengung. Tanwin di sini kita baca jelas tanpa dengung. Seperti linafsin an. Linafsin an. Betul tak kalau di sini saya baca linafsin an? Linafsin an. Jawapannya adalah salah, tak betul. Kenapa salah? Kerana tanwin di sini saya dengung. Bila saya dengung, automatik ianya tidak jelas. Bila tidak jelas, salah lah. Jadi salah. Okey, tengok contoh yang terakhir, sawaun alaihim. Sawaun alaihim. Ada tak hukum izhar di sini? Ada. Iaitu tanwin baris hadapan bertemu dengan huruf ain. Di sini tanwin baris hadapan bertemu dengan huruf ain. Okey, jadi bila tanwin bertemu dengan huruf ain, apakah hukum di sini? Hukumnya adalah izhar. Bila izhar, bagaimanakah cara kita nak baca? Caranya adalah kita baca dengan jelas tanpa dengung. Kita baca jelas tanpa dengung. Bagaimana cara bacaan dia? Sawaun alaihim. Sawaun alaihim. Kita jelaskan bunyi tanwin. Ada bunyi nun sakinah di sini. Betul tak kalau saya baca sawaun alaihim? Sawaun alaihim. Salah. Kenapa salah di sini? Kerana di sini saya dengung. Apabila saya dengung di sini, maka automatik ianya tidak jelas. Kita kena sebut dengan jelas nun, bunyi nun, sebab tanwin ini adalah sebenarnya adalah bunyi nun sakinah. Jadi nun itu kena sebut dengan jelas. Sawaun alaihim. Itu baru bacaan yang betul. Jadi kesimpulannya, izhar halqi adalah jelas dan terang. Itu izhar halqi. Kita nak jelaskan apa? Kita nak jelaskan bunyi nun sakinah dan bunyi tanwin itu. Itu yang kita perlu jelaskan. Okey, setakat itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.